Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur di atas segala yang telah Allah kurniakan. Dapat kita jalani ibadah di Ramadan yang penuh dengan keberkatan tanpa lelah, tanpa resah untuk kita memohon keampunan sambil bertaubat di atas segala yang telah kita lakukan. Jadi terlebih dahulu terima kasih kepada Syirake Malaysia di atas jemputan. Terima kasih juga kepada follower-follower Syirake yang ada pada hari ini. Semoga dengan apa yang akan kita bincangkan dapat memberi manfaat kepada kita, untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk semua-semualah yang ada dengan kita, yang kita sayang. Jadi insya-Allah pada hari ini akan kita bincangkan tajuk yang sangat dekat dengan hati kita, iaitu kasih ibu bapa membawa ke syurga. Okay? Kita dah ada beberapa orang yang dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Ahmad, kita ada Fayyad. Terima kasih. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita tengok ibu dan ayah, okay? Ibu dan ayah ni adalah insan yang sangat istimewa dalam hidup kita. Tak ada ayat dekat dalam dunia ni nak kita gambarkan cinta mereka, nak kita gambarkan pengorbanan mereka, tak ada nak kita gambarkan. Kemudian kalau kita tengok apa pun yang kita lakukan, tak akan dapat membalas jasa dan pengorbanan mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak Allah sebut tentang kewajipan untuk taat kepada ibu bapa. Antara ayat-ayat Quran, antara surah-surah yang menyebut tentang ketaatan kepada ibu bapa, kita tengok dalam surah An-Nisa. Dan surah Nisa ada ayat 36, dalam surah Al-Baqarah pun ada ayat 83. Kemudian kita tengok dalam surah Al-An'am pun ada dalam ayat 151. Kita tengok contoh surah An-Nisa, okey. Okey, Diana pun ada. Okey, Assalamualaikum semua yang hadir pada hari ini. Kita tengok dalam surah An-Nisa. An-Nisa ni ayat ke-36. Apa yang Allah sebut? Allah kata, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a dan wabil walidaini ihsana. So, dalam kebanyakan ayat-ayat yang Allah sebut yang saya sebutkan tadi, Allah sebut kena taat kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dan taat kepada ibu bapa. Kalau kita tengok di sini dalam riwayat Al-Bukhari, kalau tadi kita tengok dalam ayat Quran, dalam riwayat Al-Bukhari pun kita tengok Rasulullah SAW apabila ditanya tentang apakah amalan yang paling afdal, bila ditanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW telah menjawab bahawa antara amalan yang afdal adalah solat pada waktunya, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebut apa? Yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapa. Kemudian ketiga baru Rasulullah kata berjihad di jalan Allah. Jadi kita tengok macam mana pentingnya susunan yang Allah kata pertama tu sembah Allah. Wa'budu kepada Allah, okey? Sembah Allah, taat kepada Allah, taat kepada segala perintah Allah. Kemudian level yang kedua adalah taat kepada ibu bapa. Kita tengok pula dalam riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim pun ada, dalam riwayat Abu Daud pun ada, apabila Rasulullah SAW didatangkan oleh seseorang dan seseorang lelaki ni dia kata dia nak pergi berjihad, dia nak dapat pahala, ganjaran daripada Allah. Kemudian apa soalan pertama yang Rasulullah tanya dia? Rasulullah tanya dia, adakah salah seorang daripada ibu bapa kamu ni masih hidup? Kemudian lelaki tu jawab, ya Rasulullah, bahkan kedua-duanya masih hidup. Jadi apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, kalau nak cari pahala, ganjaran daripada Allah, pulanglah kepada orang tuamu. Rasulullah kata, balik kepada orang tua, ihsankan mereka, maksudnya layankan mereka dengan cara yang baik. Jadi cuba kita tanya pada diri kita sekarang ni, adakah kita di antara golongan yang berebut-rebut nak jaga mak ayah kita,
ataupun berebut-rebut untuk tepis, tak nak jaga mak ayah kita. Jadi yang mana satu yang golongan kita ni? Jadi saya percaya golongan kita yang pertama berebut-rebut tak sabar nak jaga mak ayah kita. Mak ayah kita tu syurga kita. Okay? Kemudian kita tengok daripada bila kita sebut tentang kepada ibu bapa, kepada ibu bapa indahnya ada ibu dan ayah. Di sini kita tengok bagaimana Syria Care. Di kesempatan ini kita lihat bagaimana Syria Care mendapat bantuan ataupun sumbangan daripada ibu ayah di Malaysia. Dermawan-dermawan ibu ayah Malaysia yang membantu dalam projek anak-anak yatim Syria Care. Kita hantar bantuan pendidikan kepada mereka, kita hantar bantuan makanan kepada mereka dan kita hantar bantuan-bantuan yang mereka perlukan. Jadi mewakili Syria Care pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu ayah yang menaja, memberi tajaan kepada pendidikan makanan dan yang diperlukan tadi. Jadi tu kita kata kasih sayang ibu ayah ni bawa ke syurga sampai kita boleh bantu. Bukan saja kat Malaysia, dekat luar Malaysia pun kita boleh bantu. Jadi kalau untuk makluman lanjut berkaitan projek anak yatim ni, insyaAllah nanti akan dipaparkan di bahagian komen. Jadi boleh baca di situ. Kemudian kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini. Kita sambung sikit lagi. Kita tengok apa yang kita nak bincangkan. Okey, bagaimana tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Macam mana anak ni nak jaga mak ayah dia. Kalau yang jadi suami tu jangan lupa, dia kena jaga mak ayah dia kena jagalah mak ayah mertua dia juga. Jangan lupa. Okay. Sebab dah jadi suami, kena ambil isteri, kena ambil dengan mak ayah dia sekali. Jadi kita nak sembang kat sini, nak santai-santai bincang apa tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Pertama sekali dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ayat ke-24 Allah dah sebut, rendahkan diri kita. Taat kepada ibu bapa ni dengan cara rendah. Wahfid lahuma janahazul minir rahmah. Maksudnya kena rendahkan diri kita. Macam mana nak rendah diri? Kita tengok pertama. Macam mana nak tunjuk rendah diri kita kepada ibu bapa kita? Pertama dari segi percakapan. Dari segi suara. Kita bercakap dengan mak ayah kita macam mana? Suara tu kita tahu cakap dengan mak ayah tak boleh nak angkat suara. Bayangkanlah kalau mak ayah ni jenis cakap lembut-lembut, lagilah susah nak cakap ni. Tak boleh angkat suara dengan mak ayah. Kemudian kalau mak ayah cakap, jangan mencelah. Apatah lagi kalau nak lawan, tak boleh. Kemudian kita tengok satu lagi, kalau mak ayah tengah cakap, janganlah duk buat muka dekat mak ayah tu. Duk ngomel-ngomel ke, duk buat muka ke, duk tarik muka ke, tak baik. Sebab ibu bapa tu adalah orang yang nak Allah kita muliakan sebagai anak. Kemudian kalau kita tengok, bila kita sebut sebab apa tak boleh, sebab perkara ni dia akan menyebabkan ibu dan ayah kita sensitif. Bila kita sebut sensitif, kita tahu ibu adalah seorang yang sangat sensitif. Sebab dia perempuan kan. Perempuan ni dia memang sensitif. Kita jadi mak ke, kita jadi isteri ke, kita jadi mak mertua ke, kita jadi anak perempuan ke. Selagi bergelar perempuan, kita memang akan jadi sensitif. Bila sensitif ni susah dia kuat merajuk lah. Kan? Tapi kita tengok kasih ibu yang kita kata boleh membawa ke syurga. Walaupun ibu ni sangat sensitif, tapi dia akan cepat memaafkan anak-anak dia. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia tak maafkan anak-anak dia, nanti anak dia berdosa. Macam mana pula kita tengok dengan ayah? Kalau ibu membawa kasih ke syurga, kita lihat ayah tu kasih dia ada sepanjang masa. Sepanjang masa ni maksudnya kat dunia sampai akhirat lah juga. Ayah pun sensitif sebab tu kita tak boleh angkat suara, tak boleh lawan. Bila mak ayah cakap jangan buat muka, jangan buat tak tahu. Jangan buat termenung macam tak faham je. Sebab ayah pun akan sensitif. Cumanya ayah ni sebab sifat dia lelaki, dia tak menunjuk-nunjuk perasaan dia. Kontrol macho, kontrol diam, tahan, sabar, tak cepat melenting. Tapi ayah pun dia sensitif. Apatah lagi kalau mak ayah kita ni makin tua umur dia. Jadi kita tengok dekat sini, itu kalau dari segi macam mana nak rendahkan diri dari segi suara. Okay. Kedua adalah cara meraihkan ibu ayah kita. Okay. Jadi macam mana nak meraihkan ibu ayah kita?
Pertama, kalau kita tengok, bila kita duduk kat rumah ke, mak ayah datang kat kita ke, ataupun memang kita duduk kat rumah dengan mak ayah, tiba-tiba kita tengah makan, mak ayah datang. Apa yang kita kena buat? Bangun, raikan dia. Kita tengah duduk makan ke, mak ayah sampai ke, bangun, sambut ketibaan mak ayah dengan senyuman. Jangan nak buat muka pula. Tengah-tengah makan, alah mak ayah datang lah pula, sibuknya lah orang tua ni. Tak boleh macam tu. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran. Kita kena rendahkan martabat kita bila kita berada di depan mak ayah kita. Jadi kita tengok sambut dengan senyuman, bangun. Bila masa kita buat perkara macam ni, bila kita melayan VIP. Betul tak? Kalau kita ada event, kita ada program, bila VIP datang, bangun ni, kelang kabut ni. Sila-silakan YP, silakan Datuk, sila senyum je. Kalau dekat kita punya VIP boleh buat macam tu, apatah lagi VIP dalam rumah kita. Syurga kita ni. Jadi kenapa rasa nak berat sangat? Bangun. Raikan kedatangan mereka dengan senyuman. Suruh duduk, ajak makan sekali kalau dah memang duduk kat rumah tu. Kemudian bila mak ayah cakap, bagi perhatian. Apa benda pun mak ayah nak cerita, bagi perhatian. Jangan sampai kita tengok bila mak ayah cakap, kita duk main handphone. Kalau tak main pun duk pegang handphone, duk tengok handphone. Mak ayah tengah cakap. Orang tua-tua ni, kalau kita rasa bukan tua pun kita sensitif. Kita duduk dengan orang depan kita, dia asyik main phone je. Kita rasa macam duduk depan dia macam tak ada apa-apa. Macam tunggu kayu je orang tua-tua katakan. Jadi apatah lagi kalau mak ayah kita. Jadi depan mak ayah kita, simpan handphone tu. Kemudian kita tengok, dengar, bagi perhatian apa yang dia cakap. Okay, jangan duk buat muka, jangan duk buat kita sibuk-sibuk benda lain. Jangan duk main game pula depan mak ayah. Jangan duk acah-acah nak tengok movie. Mak ayah kita ni duduk kat depan tu. Tak tahu nak cakap dengan siapa, dah tengok cucu dia sibuk sangat kan. Okay, itu antara yang kita kata untuk kita meraihkan mak ayah kita. Kemudian kita tengok seterusnya, perkara ketiga nak jaga mak ayah ni, tanggungjawab anak-anak kepada mak ayah ni, perkara tiga adalah jangan tunjuk depan mak ayah ni yang mereka menyusahkan kita. Kadang-kadang kita rasa, takkanlah nak tunjuk dekat mak ayah menyusahkan, tak pernah buat kan. Cuba kita fikir balik, ada tak kadang-kadang kita tengok bila mak ayah datang ke, mak ayah suruh balik kampung ke, ataupun mak ayah kata, alah mak nak datang rumah, Along boleh datang ambil tak? Kita kadang-kadang, alah busy lah mak, alah Along ada meeting, alah nanti Along datang, contoh ke. Kan? Jadi benda ni rasa macam, anak kita sibuk kot, tak apalah, tak payahlah susahkan anak kita. Contohnya, mak ayah ni kan dia tak akan nak susahkan anak-anak dia. Jadi tolonglah saya merayu kepada anak-anak, jangan sampai kita buat sesuatu perkara yang kita tak sedar mak ayah rasa macam mereka tu menyusahkan kita. Contohnya kita ni kalau mak ayah kat rumah, kita ni macam tunjuk busy sangat lah, sibuk sana sibuk sini. Masa PKP ni kita tak boleh keluar rumah. Ni sekarang ni dah mula nak kena keluar kalau ada urusan-urusan penting ni, tengok macam mana. Okay? Kemudian kita duk rasa susah hati, duk tunjuk susah hati. Alah, siapa nak masak dekat mak nanti? Macam mana nak jaga mak? Jomlah kita buat gile-gile lah contohnya. So, bila mak ayah dengar, dia macam terasa. Kita tak perasan benda tu, tapi mak ayah akan terasa. Okay? Ataupun, kalau kita rasa macam kadang-kadang nak tunjuk perasaan ke, kalau anak menangis, kita biar je anak tu menangis. Biar je dia nangis, kita biar masa tu tengah nak merajuk kan. Ada apa-apa yang tak kena ataupun kita rasa macam, kenapa mak ni duduk lama sangat kat rumah ni, kenapa mak mentua ni lama sangat, anak nangis pun biar. Sedangkan kita tahu, mak kita dia tak suka dengan cucu-cucu dia nangis. Kita saja je buat, apa tu nanti siapa yang nak pujuk anak tu? Mak kita juga datang pujuk cucu tu. Jadi benda-benda macam ni, jangan sampai kita terbuat perkara yang buat mak rasa, ayah rasa macam mereka tu menyusahkan kita. Jangan. Sebab mak ayah ni dia tak akan nak menyusahkan anak-anak dia. Contohnya mak sakit ke, ayah sakit ke, ataupun nak pergi cek gigi ke. Angah boleh ke nak bawa mak nak pergi cek gigi, mak sakit gigi, ataupun mak nak ambil gigi palsu ke apa ke. Bila mak sebut tu, maksudnya dia nak.
Bukan senang dia nak sebut, kalau apatah lagi kalau tengok anak-anak dia sibuk kan. Bila dia kata cuba raikan dia, cuba cari masa. Oh ya ke mak, tak apa. Nanti Alung bawa mak ya. Macam tu. Dapat pahala pun dapat pahala, dapat menggembirakan hati mak kita pun sama. Kan? Kemudian kita tengok bila kadang-kadang kita tengok bila kadang-kadang mak ayah suruh telefon, suruh balik kampung ke. Alung baliklah, mak demam ni. Lepas tu Alung ni nak balik, tapi masa tu isteri Alung tu pula tengah demam. Si Aisyah pula demam contohnya. So macam mana tu dia suami tu nak jawab kat mak tu macam mana? Bila mak kata mak demam ni, Alung boleh balik tak? Mak macam rindulah, kalau Alung balik boleh picit-picitkan kepala mak. Habis ni si Aisyah tu pun nak juga dipicitkan kepala dia. Dia tahu sekali kalau dia balik, bini dia tengah demam, sekali bini dia merajuk. Masa tu kena pula isteri dia pun ada dekat sebelah duk dengar-dengar juga. Isteri dia dah nampak muka hijau, biru, kuning, purple semua dah. Jadi dia tu pun terpaksa Alung pun cakap tak apalah mak ni, Aisyah ni tengah demam ni, nanti Aisyah baik sikit, Alung balik. Apa mak kita akan jawab? Mak kita kata, oh Aisyah demam ya, tak apalah, Alung jagalah Aisyah tu. Mak doa Aisyah cepat baik, nanti tak apalah, nanti mak insyaAllah mak baik kan. Mak akan cepat baik. Dia akan cakap macam tu. Dia takkan menyusahkan anak dia. Tapi jauh di sudut hati dia, dia akan, oh sedihnya terasa. Cuba kita letak kat tempat kita. Kita tak sihat, kita suruh anak kita balik, tiba-tiba anak kita tak boleh balik. Kan? Jadi benda macam tu kita kena jaga. Jangan sampai kita melukakan ibu ayah kita yang merupakan bunga-bunga syurga untuk kita. Okeylah, kita kembali. Sebab itu, dalam perkahwinan, bukannya cinta saja yang perlukan. Kadang-kadang orang lupa. Dalam perkahwinan ni kita juga perlu cinta, kita perlu juga percaya, kita perlu juga laksana tanggungjawab bersama-sama, dan kita perlu hormat keluarga pasangan kita. Tu yang kadang-kadang orang tak perasan. Kalau kita dapat hormat keluarga pasangan kita, kalau isteri ni bila mak mentua dia sakit, dia yang akan cepat suruh bang, jom kita balik bang. Tak apa, Aisyah baik je, nanti Aisyah baik, okey lah ni. Kita tengok macam mana. Sebab itu saya selalu pesan dekat anak-anak lelaki saya, dekat pelajar-pelajar lelaki saya, kalau nak kahwin, pilih calon isteri yang memang sayang dekat keluarga kita. Sebab apa? Sebab kalau dia tak pilih macam tu, dia akan sakit kepala. Orang lelaki kalau dia dapat isteri yang tak sayang keluarga dia, dia memang akan sakit kepala. Dia akan jadi serba salah macam tadi. Sedangkan dia tahu itu syurga dia. Lepas tu yang sebelah dia ni siapa? Bidadari dia. Dah dia jadi confused kat situ. Jadi boleh ke kita buat confused sampai macam tu? Tak boleh. Sebab itu penting, syarat utama nak kahwin anak lelaki, cari bakal isteri yang memang pasangan dia tu akan menyayangi keluarga dia. Kemudian dekat anak perempuan saya pun saya akan cakap macam tu. Dekat pelajar-pelajar perempuan pun saya cakap macam tu. Nak kahwin, pilih calon suami yang sayang dekat keluarga kita. Kalau tak, nanti kamu akan sedih. Kalau dekat lelaki, pelajar lelaki, saya kata kamu sakit kepala kalau dapat isteri yang tak sayang, yang kurang ataupun yang macam okey-okey je lah kan. Dekat yang perempuan, saya kata kalau bakal suami tak sayang keluarga, kamu akan sedih. Sebab kalau dia tak ambil berat, kita nak kata apa? Memendamlah kesedihan kita. Kemudian saya tambah lagi kepada anak-anak saya, pelajar-pelajar saya yang lelaki perempuan ni, nak kahwin ni, yang dah cinta-cinta meletup-letup ni nak kahwin ni, tanya dulu diri. Cek balik diri kita, cek balik diri kamu semua ni, nak kahwin, cinta meletup-letup, sanggup tak awak ambil mak ayah orang lain, duduk sebaris dengan mak ayah kamu sendiri? Adakah kamu mampu mengasihi mereka dengan ikhlas? Soalan tu kena ada dengan ikhlas. Sayang ni tak boleh sayang sikit-sikit. Dia kena sayang dengan ikhlas, dengan hormat. Barulah kita tak rasa susah hati sebab kita anggap mereka mak ayah mentua kita macam mak ayah kita. Jadi kita tak akan rasa masalah
Nak balik kampung, tiba-tiba mak mentua suruh balik rumah dia. Balik tak apa sebab dia pun macam mak kita. Kita ni demam terketar-ketar, dia nak suruh balik dekat dia. Dia pun demam juga. Tak apa sebab dia adalah mak kita. Bila suami beli hadiah, nak balik kampung beli hadiah untuk mak ayah. Tak apa, untuk mak ayah tu tak apa. Mak tu dia nak tengok apa yang bagi. Kena pula suami beli handbag. Siap belik-belik lagi. So kalau kita dah meletakkan mereka sebaris dengan mak ayah kita, kita akan rasa gembira. Tak apa, cantiknya. So benda-benda macam tu yang kita kena jaga sebab dalam perkahwinan, dalam hidup kita, hubungan dengan mak dan ayah sangat perlu dijaga. Kemudian kita tengok perkara seterusnya, kadang-kadang mak ayah ni kadang-kadang dia macam teringin nak makan apa-apa. Mak ayah pun cakap lah, Along tolonglah beli makanan apa-apa. Jadi ni yang saya kata jangan tunjuk nampak menyusahkan tu. Bila mak kata, mak teringinnya nak makan laksa Pak Ucup tu, laksa bawah pokok tu, ataupun mak teringinnya nak makan tepung pelita yang Makcik Bedah tu. Makcik Bedah apa? Makcik Kiah. Teringinnya nak makan tepung pelita Makcik Kiah tu. Bila mak sebut, ayah sebut, kita kena tunjuk, ya ke mak, insya-Allah kejap lagi Along pergi cari. Jangan buat benda ataupun perkara yang nampak menyusahkan. Alah, Along letih lah. Tengoklah. Kalau tak pergi hari ni, pergi besok boleh tak? Kita rasa macam bergurau tapi mak ayah ni sensitif. Sebab itu kalau kita tengok satu lagi perkara yang perlu dijaga iaitu menjaga ibu bapa ketika mereka sakit. Saya percaya ramai di antara kita yang diberi peluang, diberi ganjaran untuk menjaga ibu ayah yang tengah sakit. Masya Allah, banyaknya pahala. Kita tengok apa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, ayat ke-23. Apa yang Allah sebut? Allah kata, jika yang membawa maksud, firman Allah Subhanahu Wa Taala membawa maksud, jika salah seorang daripada kedua-dua ibu bapa kamu sampai umur tua, apa yang Allah kata? Janganlah cakap kasar dengan mereka. Nak cakap pun tak boleh. Bila dalam Quran ni sebut ni, bila dah sampai umur tua, bila mereka duduk dalam jagaan kita, nak cakap ufin pun tak boleh. Kemudian apa Allah kata? Jangan tengking mereka. Dan Allah kata, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang baik-baik. Senang ke nak buat macam ni? Senang tak nak jaga mak ayah tengah sakit? Lepas tu kena ikut apa yang Allah sebut. Senang ke tak? Senang ke tak senang ke? Memang kita kena ikut. Sebab itu Allah menjanjikan ganjaran yang tertinggi kepada mereka yang dapat menjaga ibu ayah. Apatah lagi ibu ayah yang tua, apatah lagi ibu ayah yang ketika masih sakit. Besar ganjaran dia. Jadi bersabarlah. Pujuklah hati, layanlah mak ayah. Bila mereka sakit, mereka memang perlukan kita. Dan ingat dalam kepala, mereka tak akan rasa nak menyusahkan kita sikit pun tak ada. Kita pernah dengarkan kadang-kadang selalu mak doa, janganlah sampai nanti bila tua sakit, tak boleh bangun ke, sakit kena baring ke, tak nak menyusahkan. Ada je mak-mak ayah kita yang mendoakan sampai macam tu. Sebab apa? Sebab bukan dia tak nak sakit, sebab dia tak nak menyusahkan anak-anak dia. Kita lihat macam mana mak ayah kita jaga kita. Sekarang ni ada anak kecil, penat tak? Penat sangat-sangat. Macam mana mak ayah kita jaga kita dulu? Pakaikan pampers dekat kita. Kalau dulu siap pakaikan lampin, basuh lampin tu. Kita sekarang bila jaga mak ayah yang sakit, pakaikan pampers tu pun kadang-kadang, alah nak kena beli pampers lagi, pampers ni mahal. Okey, kalau tak nak beli pampers, pakaikan lampin. Sanggup tak? Mak ayah kita dulu pakaikan lampin dekat kita. Bila sampai umur tua, kita pula tolong mereka pakaikan. Tapi kita tengok besar ganjaran dia. Tak susah pun. Penat sikit tapi ganjaran dia lebih tinggi.
bersabarlah banyak-banyak. Allah dah janji ganjaran dia sangat tinggi untuk kita. Kemudian kalau kita tengok pula, kadang-kadang mak ayah kita ni dia macam bedridden. Okay? Bedridden ni dia tak boleh bangun, duduk atas katil je. Kadang-kadang mak cakap, alah lenguhnya. Apa yang kita cakap kat mak? Bila mak cakap lenguh, ayah cakap lenguh, pergi cepat-cepat. Letak bantal ke, letak kain selimut ke. Tapi kadang-kadang kita dengar ada je anak-anak yang cakap, alamak, sabarlah mak, memanglah lenguh, mak sabar ya. Kalaulah kita berada di tempat tu, apa yang mak kita akan buat? Jadi sabar banyak-banyak. Kemudian kalau kita tengok mak tak lalu makan, apa yang kita buat? Bila mak tak lalu makan, kita cubalah usaha macam-macam untuk mak kita. Kita dulu kecil-kecil macam tu. Bila kita demam, kita sakit, mak ayah ni usaha macam-macam nak bagi kita makan. Jadi benda tu walaupun penat di dunia, tapi ganjaran dia sangat tinggi. Tapi siapalah kita untuk merasa penat macam tu? Mak ayah kita yang menjaga kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah, Allah kata 3 kali. Ummi, 3 kali. Ibu kamu, kemudian ayah kamu. Sebab apa? Sebab ibu tu yang melahirkan, dia mengandungkan kita. Bukan senang nak mengandung ni. Bukan senang nak beranak ni. Tapi yelah, beranak susah kan, sakit. Lepas tu tahun depan beranak lagi. Itulah kita kata kasih ibu. Sakit-sakit pun beranak lagi, tahun depan beranak lagi. Sebab dia nak tengok anak dia lahir. Dia sayang kepada anak dia. Tak apa, sakit. Orang kata nyawa dia macam hujung nyawa dah tu kalau nak sakit nak beranak tu. Tak apa, mak reda je. Jadi kalau kita penat, kita tak larat, fikirkan balik apa yang telah mak kita lakukan pada kita. Dan jangan sekali-kali kita rasa macam, oh aku dah banyak korban lah untuk mak, engkau lah pula jaga. Siapa kita nak cakap kita banyak korban untuk mak kita? Apa benda yang kita lakukan kat dunia ni tak akan boleh, tak akan mampu membalas jasa mak ayah kita. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, kalau kita tengok sambungan kita, bila mak kita sakit, yang penting jaga aurat mereka. Mak ayah sakit, jaga aurat mereka. Bila mak ayah sakit, jaga solat mereka. Bantu mereka. Sebab kita tahu antara syarat wajib solat adalah Islam, baligh, berakal, suci. Selagi dia masih berakal fikiran yang waras, dia tak nyanyuk ke apa, dia memang wajib solat. Sebab solat itu adalah fardu ain. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Baring boleh main dengan kepala, kalau tak boleh dengan mata. Jadi banyak dah Islam bagi kelonggaran. Sebab apa? Sebab solat tu fardu ain. Jadi kalau kita menjaga mak ayah kita sakit kat rumah ke kat hospital ke kat mana-mana pun, bantulah mak ayah kita, sempurnakan wuduk mereka, sempurnakan solat mereka, jaga aurat mereka yang mana yang kita mampu boleh tutup. Jadi sebab apa? Sebab tanggungjawab kita untuk menjaga mak ayah kita. Okay? Kemudian kita tengok yang seterusnya adalah tanggungjawab kita untuk mendoakan kepada ibu dan ayah kita. Ni kita tak sebut lagi ni mak ayah doa kat kita macam-macam ni. Dalam surah Al-Isra tadi ayat 24 Allah sebut wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kena sentiasa berdoa juga kepada ibu bapa. Sebab kita tengok antara orang yang doanya dimakbulkan, didengar Allah. Kerana apa? Kerana dia anak yang taat kepada ibu ayah. Dia sentiasa mendoakan kepada ibu dia. Siapa orang tu? Kita tengok Uwais Al-Qarni. Kita tengok Uwais Al-Qarni sehinggakan dia diberi kepercayaan ke ataupun diberi apa-apa, sampaikan Rasulullah pernah bercakap, Umar pernah pergi cari sampai jumpa Uwais Al-Qarni ni untuk minta tolong doa untuk Umar.
Siapa Uwais Qarni ni? Kita tengok bagaimana Uwais Qarni ni adalah orang ataupun anak yang sangat taat kepada ibu dia. Tiap-tiap hari dia doa je kat ibu dia. Jadi apalah susah sangat kita nak doa untuk mak ayah kita. Kadang-kadang bila kita kelang kabut, sembahyang kelang kabut ke apa, nak cepat ke apa, selitkan doa untuk mak ayah kita. Sebut nama diorang. Sebab kita tahu itu antara merupakan tanggungjawab. Tanggungjawab ketika mereka masih hidup. Apatah lagi apabila mereka telah meninggal dunia. Kemudian seterusnya kita tengok, bila kita tengok antara sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, orang yang menjaga hubungan dia dengan ibu ayah dia, dia melayani ibu ayah dia mengikut apa yang telah dikehendaki oleh Islam, oleh syarak, oleh Al-Quran, oleh Allah. Selalunya kita nampak orang tu adalah sangat baik. Kita tengok dia pun kita tahu orang yang kalau dia taat kepada mak ayah dia ni, kita akan nampak physically, luaran dia, dalaman dia nampak tenang, nampak baik, nampak sangat humble. Itu di antara yang Allah beri kepada orang-orang yang taat kepada ibu bapa. Okay. Kemudian kita tengok seterusnya. Perkara seterusnya untuk menjaga reda ibu ayah kita. Sebab kita tahu redallahu fi redal walidain. Kita kena jaga keredaan ibu dan ayah kita untuk apa? Untuk kita berjaya, untuk kita dimurahkan rezeki, untuk kita tenang dalam hidup kita. Nak berjaya, nak murah rezeki, nak tenang dalam hidup kita, mana? Mak ayah kita, doa mereka untuk kita. Selagi mak ayah kita ada, mereka akan mendoakan untuk kita. Kalau mereka dah tak ada, kita dah kurang dah sikit benda ni. Sebab tu bila kita nak berjaya ke, murah rezeki ke, hidup dengan tenang, terletak kepada doa mak ayah kita. Dan sebagai ibu ayah, mereka akan sentiasa mendoakan untuk anak-anak mereka. Jadi apabila berada kat rumah, kat dalam keluarga, apatah berada di depan mak ayah kita, letak tepi semua jawatan kita. CEO ke, chairman ke, pengarah ke. Kalau yang anak-anak muda ni, dia macam presiden ke, MPP ke, jangan nak bawa title-title tu, nak bercakap dengan mak ayah, jangan nak bercakap ala-ala presiden. No. Bila duduk dengan mak ayah, buang semua jawatan. Sebab apa? Sebab kita nak jadi anak yang sangat taat, sangat merendah diri, sangat humble. Sebab ibu ayah adalah syurga kita. Kenapa kita nak berlagak? Mak tahu tak saya ni CEO. Saya sibuk mak. Kenapa? Mak tak tahu ke kita sibuk? Mak tahu. Sebab tu mak tak akan minta kalau tak sampai dia nak. Jadi tolonglah. Jaga mak ayah kita. Kita letak tepi semua jawatan-jawatan kita. Cuba untuk merendahkan diri kita. Untuk jadi orang yang paling humble bila kita berada depan mak ayah kita. Letak handphone kat tepi. Raikan mak ayah. Dengar apa mak ayah cakap. Tengok mak ayah sakit. Picit dia. Dia lengah. Oh ya ke mak? Mak lengah. Ayah lengah. Okey, bubur bantal. Janganlah cakap lah mak. Biasalah mak. Sabar ya mak. Nak buat macam mana. Memanglah lengah. Mak tak boleh bergerak. Mak tahu. Mak tak boleh bergerak. Kalau mak panggil, ayah panggil, pergi cepat-cepat. Jangan duk sibuk, alamak tengah main game ni, alamak kejap lagi. Dah habis main game ke baru pergi. Mak panggil Along ke? Mak lupa dah apa benda yang mak nak tanya tadi. Sampai dah lupa. Ataupun silap-silap mak yang sakit tu panggil kita, kita duk tunggu, kejap nak masak nasi, kejap nak goreng ikan, kejap nak tutup api, nak goreng kari, nak masak kari ke apa. Pergi-pergi mak tu dah tertidur dah. Jadi sedih tak? Memang sedih. Maksudnya apa saja yang kita buat, keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu ayah kita. Selagi mana ibu ayah kita ada, jaga mereka. Mereka mendoakan kita dan kita perlu kepada doa mereka. Dan bila mak ayah dah tak ada, apa pula tanggungjawab kita? Jadi bila kita tengok kat sini, bila mak ayah dah tak ada, tertakluk juga kepada, ingat tak hadis apabila matinya seseorang anak Adam, ada 3 perkara. Okay? Perkara apa yang tinggal? Pahala yang boleh kita lakukan, sedekah jariah. Okay? Yang ni kalau nak sedekah jariah banyak-banyak atas nama mak ayah yang dah tak ada ni, boleh contact Syirakan Malaysia. Macam-macam benda kita boleh buat. Okay? Sedekah jariah.
ilmu bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Wa waladun solihun yad'ulah. Ada 3 perkara. Jadi tiga perkara ni kita boleh buat dekat mak ayah kita kalau mereka dah tak ada. Kalau dah rindu sangat-sangat, ya Allah rindunya dekat mak ayah, buat 3 perkara ni. Sedekah jariah, kita keluar sikit pun tak apalah. Allah dah janji dah, apabila kita infak kepada jalannya, ke atas jalannya, Allah akan gandakan ataupun gantikan apa yang telah kita infakkan. Jadi kalau nak bagi derma, nak bagi sedekah dekat mana-mana pun, dekat Syirake ke dekat mana-mana pun, jangan fikir nak tangguh-tangguh. Sebab kita tengok ganjaran dia besar dan pahala dia berlarutan. Dan Allah dah janji, Allah tu dalam Quran Allah dah sebut dia yang berkuasa untuk menyempitkan ataupun memewahkan rezeki seseorang. So jangan kita ingat, oh kita dapat duit banyak, dapat gaji banyak, ini sebab hasil usaha yang aku lakukan sendiri. Jangan lupa Allah sebut dia boleh memewahkan dan dia boleh menyempitkan sesiapa yang dikehendaki. Jadi taat kepada ibu bapa, jaga keredaan mereka, dan bila mereka tak ada, buatlah 3 perkara ni. Sedekah jariah, kedua, ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang orang kata ilmu yang bermanfaat ni, cikgu-cikgu ni boleh lah, ustaz-ustazah ni boleh lah. Tak ada, ilmu manfaat ni siapa-siapa boleh buat. Sama-sama kita pun boleh buat. Dengar kuliah, dapat ilmu mana-mana, ajar orang lain. Dapat pahala, pahala tu berlarutan. Sehingga kita meninggal pun masih berjalan. Jadi bila kita rindu dekat mak ayah kita yang dah tak ada, kita buat perkara-perkara baik yang telah mereka ajar kepada kita. Dengan harapan, dengan doa kita supaya pahala tu berlarutan sampai kepada mak ayah kita. Dan perkara ketiga, kita mendoakan kepada ibu bapa kita. Nak doa kepada ibu ayah, kita ni pun nak anak kita doa kat kita. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena didiklah anak kita. Ajar anak kita ni baca doa untuk kita. Kalau kita biar je anak kita main game, biar je dia tak ke mana-mana, tak cakna pasal agama kat dia, besok kita mati, siapa nak doakan kita? Jadi akhir sekali kita tengok, macam yang saya sebutkan di awal tadi, Rasulullah dah sebut, jaga apa-apa taat kepada, dengar kepada ibumu. Dan kemudian ayah, maksudnya ibu dan ayah ni tahap dia lepas kepada kita taat kepada Allah macam kita bincangkan. Dan kita tengok kat dunia ni kadang-kadang ada yang Allah bagi balasan terus kat dunia, tetap. Kadang-kadang orang buat salah terus orang kata bagi cash, terus buat balasan. Tapi ada juga kadang-kadang dia buat benda tak betul tapi Allah biar je kan dia. Allah tak bagi pun, Allah lambat-lambatkan. Contohnya macam kita kata istidraj. Dia buat macam-macam benda tapi tak dapat pembalasan daripada Tuhan. Itu maksudnya yang dilambatkan. Tetapi kalau dosa anak yang derhaka, Allah akan bayar, Allah akan beri balasan sebelum lagi dia meninggal dunia. Maksudnya di dunia pun dia kena, ke akhirat pun dia kena. Jadi jagalah hubungan kita dengan mak ayah kita. Jagalah amal dan bakti kita kepada mak ayah kita. Kemudian kita tengok banyak lagi daripada perkara-perkara baik yang kita boleh lakukan. Jadi saya harap semua yang ada pada hari ini, kita dah merupakan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Jom kita rebut peluang, jaga mak ayah kita yang masih ada ni. Dan kalau dah tak ada, buat yang macam kita katakan tadi, 3 perkara yang Rasulullah ajar. Tapi kita tengok, kalaulah andai kata kita pernah terbuat tak sengaja ataupun sengaja ke, terbuat mak ayah kita terluka, terbuat mak ayah kita kecil hati ke, terlukakan hati mak ayah kita, terabaikan mereka. Jangan risau sebab kita tahu Allah tu Maha Pengampun. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, kalau tak silap saya. Allah sebut dekat dalam tu, mereka yang bertaubat, mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Dia kan ada 3 syarat. Dia bertaubat, dia beriman, beramal soleh. Apa yang Allah kata? Allah akan gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Masya Allah, subhanallah.
dah buat kejahatan ni, Allah boleh lagi gantikan kejahatan tu dengan kebaikan. Bila mereka bertaubat, mereka kembali beriman, mereka kembali beramal soleh. Kita kadang-kadang kalau orang buat sakit hati kat kita, orang buat zalim dekat kita, susah kita nak maafkan. Bila orang cakap maafkan jelah, apa yang kita kata, engkau tak kena, engkau tak rasa. Tapi kita tengok Allah ni maha berkuasa. Tuhan sekalian alam mencipta kita, bagi nyawa dekat kita. Allah kata apa? Kalau dia bertaubat, dia beriman, dia beramal soleh, Allah akan gantikan kejahatan dia dengan kebaikan. Kemudian tambahan lagi dalam ayat tu, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha mengasihani. Jadi jom kita bertaubat sebelum terlambat. Jadi akhir kata, pada semua yang ada pada hari ini, akhir kata daripada saya, tak boleh tambah ibadat, jangan tambah maksiat. Tak boleh tambah pahala, janganlah nak tambah dosa. Tak boleh bagi orang bahagia, jangan nak acah-acah bagi derita. Kalau tak boleh nak jaga mak ayah kita, apa nak buat? Kalau tak boleh jaga mak ayah kita dengan baik, apa nak buat? Pergi masuk bilik air cepat-cepat, pergi ambil wuduk cepat-cepat, istighfar banyak-banyak, solat sunat, minta hidayah daripada Allah untuk tenangkan hati kita, waraskan fikiran kita supaya kita kembali baik taat kepada ibu bapa. Sebab tak ada alasan untuk kita tidak taat kepada ibu bapa. Dan selagi kita bergelar anak, tidak ada alasan untuk kita membenci ataupun berdendam kepada ibu ayah kita. No, tak ada. Jangan. Biar apa pun terjadi, biar apa pun yang berlaku, sebagai anak, kita tak ada alasan untuk benci mereka. Kita tidak ada alasan untuk dendam kepada mereka. Dan mereka tu adalah ibu ayah kita. Jawatan yang mereka pegang daripada dunia sampai akhirat, sampai ke syurga. Jadi jom kita rebut peluang ibu ayah yang masih ada ni, ataupun ibu ayah dah tak ada, kita buat amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, yang kita bincang, yang mana yang kita tahu. Jom kita rebut untuk menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, untuk menjaga ibu ayah kita. Pintu untuk kita masuk ke syurga-syurga yang telah Allah janjikan. Jadi saya rasa tu saja perkongsian kita pada hari ini. Ada apa-apa ke kat dalam ni? Jadi apa yang saya bincang santai-santai pada hari ini untuk kita kongsikan dan juga untuk diri saya sendiri. Kita tahu ibu ayah ni tak boleh kita buat apa-apa pun untuk gantikan jasa mereka. Jadi janganlah bila kita buat sikit je, bagi duit banyak ke kat mak, kita rasa tu dah cukup. Kita jaga mak kat hospital, kita rasa tu dah cukup. Tak boleh. Buat apa saja tak boleh nak gantikan. Nak gantikan mak beranak kita pun dah tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat, laksanakan tugasan, laksanakan amanah, laksanakan tanggungjawab kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Ganjaran dia tinggi yang Allah janjikan. Nak pula yang saya sebutkan tadi, jaga mak ayah tengah sakit ni memang susah, kita tahu. Tapi mak kita lagi susah. Jadi wujudkan keikhlasan dalam diri kita untuk menjaga mak ayah kita ataupun menjaga mak mertua kita, ayah mertua kita. Sebab itu mempunyai ruang-ruang bunga-bunga syurga untuk kita. Jadi semoga mendapat manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di siri-siri yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Kalau nak apa-apa makluman berkaitan tentang apa yang kita boleh lakukan untuk Syria Care sebagai ahli dermawan ke, sebagai sukarelawan ke, boleh dapatkan info-info dekat Instagram ataupun dekat Facebook ni. Okay? Jadi tu je dulu untuk kali ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.